Ya, adakah pantun tercekik hari ini? Tidak ada, tapi terimalah pantun ini. Bangun pagi, mata berpinar, minta dibersih. Untuk mendapat berita yang benar, teruskan menonton, pastikan sahih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Pastikan Sahih edisi khas di Selamat Pagi Malaysia. Sudah semestinya bersama dengan saya, Double N Nadir Nordin, yang akan membawakan berita-berita palsu yang tular di media sosial yang perlu kita tepis, kita hakis dan juga kita beri pencerahan supaya rakyat tidak panik dan juga keliru dengan berita palsu yang tersebar di media sosial. Dan sudah semestinya hari ini, selain daripada hari Ahad, apa dia? Kita adalah ni perutusan khas ni yang kita nanti-nantikan daripada ayahanda kita. Ini dia, saksikan perutusan khas Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perintah Kawalan Pergerakan pada hari ini pada pukul 3 petang di saluran TV1, TV2, TV OK dan juga saluran berita RTM My Freeview 123. Juga nak lagi mudah, anda muat turun saja RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Selain daripada itu, macam mana Facebook? Ya, bersembuh cerita dia. Facebook pun anda boleh saksikan di Facebook Berita RTM dan juga anda boleh saksikan di myclick.rtm.gov.my. Okey, jangan lupa saksikan pada pukul 3 petang ini. Ramai yang DM saya macam mana ni, PKB ni sambung ke tak? Lah sabarlah, ada perutusannya, kita saksikan ya. Ini pula kita seterusnya, situasi terkini mengenai COVID-19 di Malaysia yang telah pun dikongsikan pada hari semalam. Ada yang bertanya, alah kes tak turun-turun lagi, macam mana? Macam mana tak turun kalau kita tak beri kerjasama, kena sentiasa jaga diri kita. Jumlah keseluruhan 8,303, kes baharu 37, kes aktif 1,552, kes sembuh 6,635 dan jumlah kematian duka cita dimaklumkan ada satu lagi kematian pada hari semalam dan membuatkan jumlahnya 117. Ini pula kita pergi kepada pecahan secara detail ya. Walaupun kita tengok bukan warga negara lebih tinggi, tapi warga negara pun juga meningkat. Jadi kepada kita, teruskan jaga kita. Ya, kalau kita lihat pecahannya, kes positif 37, kes import 8 kes, jangkitan tempatan 29. Ini yang kita lihat, 29 kes jangkitan tempatan. Pecahannya, catapai dah bertukar menjadi merah. Selalu saya tengok nyaman aja. Okey, bukan warga negara 19. Kita tengok jumlahnya. Dan juga warga negara adalah 10. Di kawasan pula di Selangor 5 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8 kes, Negeri Sembilan 4, Sarawak 1, Labuan juga 1. Dan apa lagi yang ingin kami kongsikan, kes kematian baharu. Ini adalah kes kematian. Jumlah sekarang ini adalah 117. Kes adalah 2,296. Jantina wanita dan umur 79 tahun di Hospital Sungai Buloh. Latar belakang, beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Kes yang keberapa? 1,508. Baik, kita terus pergi ke makluman kepada anda. Mana kita tengok pemakluman? Ya, pemakluman berita palsu oleh pasukan respon pantas KKMM pada pukul 10.30 pagi. Ini untuk makluman anda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan dakwaan bahawa KKM telah kehabisan stok kit RTK antigen yang ditembah dari Korea Selatan. KKM menjelaskan bahawa KKM masih mempunyai baki stok sebanyak 50,000 unit. 50,000 lagi banyak. Mana kata yang dah habis stok tu? Mandai je. Dan selepas membuat agihan ke setiap negeri di Malaysia, KKM memberi jaminan pihaknya akan membuat penambahan perolehan RTK antigen sekiranya perlu. Dan juga Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PPTG WPKL menafikan dakwaan bahawa pelanggan terpaksa beratur seawal jam 4 pagi untuk berurusan di kaunter jabatan tersebut seperti yang dilaporkan di media sosial. Sebaliknya, PPTG WPKL menegaskan urusan telah banyak membantu mempermudahkan dan menjimatkan masa pelanggan yang berurusan di PPTG WPKL. Dan selepas ini saya akan bawa pula secara terperinci apa yang dikongsikan oleh penafian pasukan respon pantas KKMM. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Ada lagi akan saya bawakan. Pastikan Sahih.
Ya, terima kasih masih lagi bersama kami. Pastikan sahih di saluran berita RTM My Free Review 123 juga di saluran TV1. Manakala untuk sebelah petang, hari Isnin hingga Jumaat anda boleh saksikan di mana anda boleh saksikan eksklusif hanya di saluran berita RTM My Free Review 123. Baik, ini pula kita bawakan Perdana Menteri akan menyampaikan perutusan khas pada hari Isnin 8 Jun 2020. Adalah palsu. Orang hari ini nak bagi perutusan pasal apa nak lambatkan ni? Ni semua nak bagi cemas. Kata apa semuanya lambat menyampaikan kan. Ini penerangannya. Pejabat Perdana Menteri PMO, kita besar sikit kan. Besar sikit. Ramai kata, halui macam mana amatan ni nak nampak? Ya, besarkan sikit. Pejabat Perdana Menteri PMO menafikan pemakluman bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyampaikan perutusan khas pada hari Isnin 8 Jun 2020 pada pukul 2 petang melalui saluran RTM bernama TV3 dan juga Astro. PMO menjelaskan bahawa berita palsu tersebut sedang tular di media sosial. Saya dah kata, kalau tak nak tengok Instagram di berita RTM, anda boleh ikuti Instagram kami. Instagram saya pun saya ada post kat IG Story itu perutusannya pada hari ini 3 petang. 3 petang ya. Dan ini pula kita beralih untuk siaran media. Wah, ini dia. Pada 5 Jun 2020, pada pukul lebih kurang 5.40 petang, pihak polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur telah membuat serbuan di sebuah premis di Jalan Alo. Pagi-pagi, mata tolong fokus, di Jalan Alo Kuala Lumpur dan berjaya menahan seorang lelaki warga Bangladesh yang merupakan penjaga kaunter premis. Hasil pemeriksaan di dalam premis tersebut, pihak polis berjaya membuat rampasan. Antara rampasannya, 1 unit komputer riba jenama Dell, 2 unit mesin pencetak jenama Epson dan juga kita ada 1 unit mesin laminator model ABC dan 2 helai kertas keputusan ujian saringan COVID-19. Jangan kita sembunyikan mengenai pendatang asing ni, sama-sama kita bantras. Ini pula kenyataan media. Operasi bersepadu Agensi Penguatkuasaan bagi Pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP Pembukaan Semula Ekonomi Sektor Peruncitan dan Makanan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor telah menjalankan pemeriksaan ke atas kawasan perniagaan di sekitar Meru Kelang bagi menilai tahap kepatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP Pembukaan Semula Ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan di bawah sektor peruncitan dan makanan yang merangkumi pasar awam, kedai peruncit secara borong, kedai serbeneka, minimarket dan kedai hardware sebanyak 45 premis perniagaan telah disasarkan sebagai operasi kali ini dan juga yang diselaraskan oleh Unit Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dengan Ibu Pejabat Kontijen Selangor dan Majlis Perbandaran Kelang. Ini dia, apa lagi yang kita nak bawakan? Ini dia. Saya baru nak klikkan ni. Ni okey. Cegah cermin mata berkabut. Ini saya alami bagi anda yang rabun. Basuh cermin mata dengan sabun dan keringkan. Pastikan wayar besi di hidung dikemekkan. Ini untuk pelitup muka. Apa dia? Semua panggil topeng muka tu pelitup muka ya. Tampal pita pelekat di bahagian hidung, selitkan sekeping tisu di bawah topeng muka. Dan terakhir ingin saya war-warkan kepada anda. Malam ini ada Zamani Bahang. Izinkan aku di sisi. Okey, baik. Sampai di sini saja saya dapat temani anda untuk pastikan saya. Saksikan cerita kita pada pukul 9 malam nanti secara langsung khas eksklusif di saluran berita RTM My Free Review 123. Kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali semula dengan Syahril. Teruskan Selamat Pagi Malaysia, pastikan sahih.